Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia? Cikgu harap pelajar-pelajar akan terus sihat dan berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Baiklah para pelajar sekalian, untuk pelajaran kali ini, cikgu akan menekankan karangan bahagian A, 2 fokus. Untuk kali ini, contoh bahan rangsangan itu, cikgu akan berikan bahan yang sedikit berbeza, iaitu pertama, cikgu akan berikan petikan daripada internet, kedua, keratan akhbar dan yang ketiga, statistik. Dan cikgu pasti pelajar-pelajar cikgu telah pun arif bagaimana untuk mengenal pasti fokus yang ditekankan di dalam soalan. Cikgu ulang semula, untuk mengenal pasti kita akan gunakan konsep KFC, iaitu K untuk kesan, F untuk faktor dan C untuk cara. Baiklah para pelajar, sebelum kita memulakan latihan untuk kali ini, cikgu nak para pelajar imbas semula kaedah pengajaran yang telah pun cikgu terangkan pada video yang pertama. Kita perlu ingat semula konsep untuk kita menulis karangan pendahuluan menggunakan konsep atacap. Perenggan untuk isi kita gunakan IMCT dan konsep untuk menulis kesimpulan ataupun perenggan penutup kita akan gunakan kacah. Baiklah para pelajar, mari kita lihat bahan rangsangan berikut. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan membaca. Huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah para pelajar, sekali lagi cikgu ingatkan, setelah siap satu perenggan, cikgu cadangkan para pelajar mengira jumlah patah perkataan pada setiap perenggan agar kita tidak lari daripada target untuk menulis antara 150 hingga 200 patah perkataan. Mari kita lihat bahan rangsangan yang cikgu berikan tadi. Bahan rangsangan yang pertama adalah petikan dari internet. Cikgu bacakan untuk anda. Lebih banyak seseorang membaca, lebih bertambah ilmunya. Sejak dahulu, masyarakat kita dididik dengan budaya membaca jambatan ilmu. Namun, masih ramai yang memandang enteng akan perkara ini. Selain mampu meningkatkan perbendaharaan kata, amalan membaca juga meningkatkan keupayaan minda untuk berfikir dan mencetuskan idea yang menarik. Generasi muda lebih gemar membaca bahan bacaan di media sosial berbanding bahan yang dibukukan. Kemudian, mari kita lihat bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini adalah keratan akhbar berkaitan program Nilam tingkat kesedaran pupuk minat membaca. Keratan akhbar ini bersumber daripada berita harian bertarikh 17 Julai 2019. Baiklah para pelajar, mari kita lihat bahan rangsangan yang ketiga. Bahan rangsangan ini adalah statistik bersumber dari internet yang menunjukkan statistik membaca dalam kalangan rakyat Malaysia dan dinyatakan berapakah sebenarnya bilangan-bilangan yang terlibat dalam proses membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah para pelajar, mari kita bersama-sama untuk membina 5 perenggan soalan kita hari ini. Kita fokus kepada perenggan yang pertama, iaitu perenggan pendahuluan. Jangan lupa, kita masih lagi menggunakan konsep penulisan atacap. Baiklah para pelajar, untuk menulis perenggan pendahuluan kali ini, faktornya cikgu akan gunakan isi daripada statistik. Sejak berzaman-zaman, amalan membaca menjadi asas utama dalam masyarakat. Dalam ayat ini, cikgu selitkan ayat topik ataupun tema bagi soalan ini, iaitu amalan membaca. Perlu diingatkan, untuk menulis ayat topik, para pelajar perlu mengenal pasti apakah tema soalan ini. Jadi semua orang telah sedia maklum bahawa tema untuk soalan ini ialah amalan membaca. Kemudian, cikgu gunakan statistik daripada bahan yang ketiga untuk membina ayat kedua. Berdasarkan statistik, rakyat Malaysia hanya membaca kira-kira 15
hingga 20 buah buku secara purata dalam setahun. Ini adalah statistik daripada bahan rangsangan yang ketiga. Kemudian, ayat yang ketiga, Cikgu bina berdasarkan kepada ayat persoalan. Ayatnya ialah, persoalannya, apakah kebaikan membaca dan usaha untuk menggalakkannya? Kalau para pelajar perasan, untuk ayat persoalan ini ada dua fokus yang cikgu berikan. Yang pertama ialah kesan dan yang kedua adalah langkah. Jadi, untuk perenggan pendahuluan yang pertama ini hanya ada 3 ayat sahaja dan perlu ingat kita ada 2 fokus, iaitu bercerita tentang kebaikan membaca dan juga usaha untuk menggalakkannya. Jadi, untuk membincangkan kebaikan ataupun kesan membaca ini, kita akan terangkan di dalam perenggan isi dan juga usaha untuk menggalakkan amalan membaca juga kita akan bincangkan dalam perenggan isi. Baiklah, pelajar-pelajar cikgu, mari kita membina perenggan yang pertama untuk perenggan isi. Untuk perenggan ini, kita akan mencari informasi daripada bahan yang pertama, iaitu kesan atau kebaikan amalan membaca. Kita mulakan dengan I, iaitu ayat isi. Cikgu bacakan ayat. Salah satu kebaikan amalan membaca adalah menambahkan ilmu seseorang. Dari mana cikgu dapat menambahkan ilmu seseorang? Para pelajar boleh cari informasi ini pada bahan rangsangan yang pertama. Itu ayat isi yang pertama. Untuk menulis ayat yang kedua, kita akan menulis ayat mengapa. Saya bacakan ayatnya. Apabila seseorang itu membaca banyak buku, ilmu yang dimiliki akan bertambah. Dari mana saya dapat ayat ini? Ini adalah idea yang perlu dicari oleh pelajar sendiri. Tiada di dalam bahan rangsangan. Sekiranya pelajar berjaya untuk menulis idea sendiri, maka karangan para pelajar boleh cikgu katakan sebagai cemerlang. Seterusnya, ayat ketiga ialah AC, ayat contoh. Cikgu bacakan ayatnya. Contohnya, pembacaan berkaitan alam sekitar akan menambahkan ilmu berkaitan alam. Ayat contoh ini juga adalah daripada idea para pelajar sendiri. Dan akhir sekali ialah ayat penegasan, AP. Cikgu bacakan ayatnya. Jelaslah bahawa amalan membaca mampu membantu menambahkan ilmu. Baiklah para pelajar, kita akan terus kepada perenggan isi yang kedua. Untuk perenggan isi yang kedua ini, kita masih lagi menekankan fokus kesan amalan membaca ataupun kebaikan amalan membaca. Jadi, daripada bahan rangsangan yang pertama, kebaikan yang kedua amalan membaca ialah dapat menambahkan perbendaharaan kata. Jadi, ayat cikgu ialah selain itu, perbendaharaan kata seseorang akan turut meningkat melalui amalan membaca. Kemudian, kita bina ayat yang kedua, ayat mengapa. Ayat cikgu ialah pembacaan pelbagai bahan bacaan mendedahkan seseorang kepada pelbagai perkataan. Ini perlu difikir sendiri oleh para pelajar. Tidak ada dalam bahan rangsangan. Seterusnya, kita akan bina ayat yang ketiga. Ayat ini cikgu anggap sebagai ayat contoh ataupun ayat memberi penerangan tambahan. Secara tidak langsung, koleksi kata yang disimpan dalam memori juga turut bertambah. Ini adalah AC, ayat contoh. Dan ayat yang keempat ialah ayat penegasan. Hal ini membantu seseorang berbahasa dan berkomunikasi dengan lebih baik dan jelas. Ini adalah perenggan yang kedua untuk isi. Jangan lupa para pelajar untuk mengira jumlah perkataan daripada setiap perenggan itu agar tidak lari daripada kehendak soalan, iaitu 150 hingga 200 patah perkataan. Baiklah para pelajar, kita akan teruskan dengan perenggan isi yang ketiga.
masih lagi menggunakan konsep IMCT. Baiklah, kita bina ayat yang pertama iaitu ayat isi. Untuk ayat isi yang ini, kita akan rujuk pada bahan rangsangan yang kedua. Bahan rangsangan yang kedua ini, kita merujuk kepada usaha yang perlu kita laksanakan untuk memupuk amalan membaca. Jadi, daripada bahan rangsangan yang kedua ini, cikgu bina ayat. Dilihat dari sudut berbeza, usaha yang boleh dijalankan bagi memupuk minat membaca adalah melalui program Nadi Ilmu Amalan Membaca NILAM. Dari mana cikgu dapat informasi ini? Sila rujuk pada bahan rangsangan yang kedua. Kemudian, mari kita bina ayat yang kedua iaitu ayat mengapa. Untuk ayat mengapa ini, sekali lagi cikgu tekankan bagaimana untuk kita bina adalah berdasarkan kepada idea para pelajar sendiri. Jadi ayat yang cikgu cadangkan ialah program ini menggalakkan amalan membaca melalui pemberian ganjaran kepada pelajar yang berjaya mengumpulkan markah tertentu dengan laporan bahan bacaan yang disediakan. Ini adalah idea daripada para pelajar. Itu adalah ayat contoh. Kemudian, ayat yang terakhir ialah ayat penegasan. Usaha ini menggalakkan murid untuk rajin membaca. Jadi, kita telah pun berjaya membina 3 perenggan isi, di mana perenggan yang pertama untuk isi dan perenggan kedua yang untuk isi adalah apakah kesan ataupun kebaikan membaca, manakala perenggan isi yang ketiga adalah usaha yang boleh dijalankan untuk memupuk semangat membaca dalam kalangan pelajar. Kemudian, akhir sekali pelajar, kita akan bina perenggan penutup. Jangan lupa konsep yang cikgu ajar sebelum ini iaitu formula kacah. Kita mulakan dengan ayat kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat pelbagai kebaikan amalan membaca dan usaha yang boleh dilakukan untuk memupuknya. Ingat, semasa perenggan pendahuluan tadi, kita ada sebut tentang kebaikan dan usaha. Maka, untuk menulis perenggan penutup ini, kita ulang semula ayat yang sama tetapi dalam skop kesimpulan. Kemudian, para pelajar, kita bina pula ayat cadangan. Oleh hal yang demikian, semua pihak wajar terus berusaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Ini ialah ayat cadangan. Dan untuk kita tambah bahagian harapan, kita tambah ayat ini agar hasrat negara melahirkan warga yang tinggi budaya ilmunya akan menjadi realiti. Baiklah para pelajar, apabila telah siap kelima-lima perenggan, iaitu perenggan pertama ialah pendahuluan, 3 perenggan untuk isi dan 1 perenggan penutup, para pelajar dikehendaki mengira jumlah perkataan yang telah pun ditulis dan pastikan ditulis di antara 150 hingga 200 patah perkataan. Gunakan semua maklumat yang ada di dalam bahan rangsangan itu untuk ditulis di dalam perenggan anda. Sekiranya anda menyalin sahaja bulat-bulat daripada petikan ataupun bahan rangsangan itu tanpa memberikan idea, cikgu khawatir markah yang akan para pelajar terima berada dalam lingkungan 10 hingga 15 markah sahaja. Sedangkan markah penuhnya adalah 30. Oleh itu, untuk mendapat tahap karangan yang cemerlang, pastikan para pelajar memberi idea sendiri di dalam tulisan para pelajar. Para pelajar cikgu sekalian, cikgu harap para pelajar akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Para pelajar perlu ingat, usaha itu akan menentukan pencapaian para pelajar pada masa hadapan. Ingatlah bab kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah kemudian. Jika pada hari ini para pelajar berusaha untuk belajar, sudah pasti akan dapat kejayaan pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya. Cikgu doakan agar kejayaan milik pelajar cikgu nanti. Sekian sahaja, jumpa lagi.